Assalamualaikum semua, berjumpa kembali untuk PDPR kali kedua ya, untuk minggu kedua untuk topik bola sepak. Okey, minggu lepas kamu telah mempelajari satu teknik ataupun formasi serangan, iaitu ingat lagi tak serangan apa? 3-5-2, betul tak? Serangan yang hebat ya. 3-5-2 di mana 2 itu adalah penyerang utama dibantu oleh 5 di belakangnya, pembantu penyerang, kemudian 3-5-2, 2 pertahanan. Kemudian ia dapat dipatahkan dengan formasi bertahan 5-4-1 di mana 1 tu adalah penyerang, 4 pemain tengah dan 5 pertahanan. Untuk hari ini kita akan belajar lebih terperinci berkaitan serangan ya, serangan dan bertahan, formasi lain lah maksudnya. Hari tu dah belajar 3-5-2, 5-4-1. So hari ini kita akan masuk 3-6-1, 4-4-4-1-1, 4-4-2 dan sebagainya lah. Okey, diharapkan semua bersedia. Okey, anak-anak, kita akan sambung dengan strategi menyerang formasi 4-4-2 di mana 2 adalah pemain depan ya, penyerang, 4 pemain tengah dan 4 permainan pertahanan. Okey. Yang pertama ya, formasi menyerang ini terdiri daripada 4 orang pemain pertahanan, 4 orang pemain tengah dan 2 orang pemain penyerang. Okey. Yang kedua, formasi ini menekankan keseimbangan ketika menyerang antara pemain pertahanan dengan pemain penyerang. So dia balance ya. Okey, serangan dibuat lebih kepada pemain sayap. Siapa pemain sayap? Pemain yang tengah tu ya. So kiri kanan tu adalah pemain sayap. So pemain sayap akan menghantar bola lintang sama ada bola atas atau leret ke tengah yang akan disambut oleh pemain penyerang. 2 orang tadilah. Okey, ketika menyerang, pemain tengah dan penyerang akan berada di hadapan gol pasukan lawan. 2 orang pemain tengah akan bersedia dalam melakukan serangan. 2 orang pemain sayap akan menghantar, kemudian 2 orang pemain tengah tu akan membantulah bersedia untuk melakukan serangan bersama-sama 2 orang lagi penyerang ya. Okey, pemain pertahanan pula bersedia di tengah padang bagi mengekang serangan balas secara tiba-tiba oleh pasukan lawan. Okey, ini cuba tengok. Ini formasi 4-4-2 ya. Okey, cuba kita lihat. 2 kat sini. Okey, 2 di sini adalah CF ya, penyerang. Ini 2. Kemudian pemain tengah ni yang oranye. Ni yang oranye ni adalah pemain tengah. Kemudian ini adalah pemain pertahanan. Okey, so 2 orang di sini adalah pemain sayap ya. Okey, ini pemain sayap yang akan menghantar bola secara lintang ke dia akan cross sini ya, lintang ke sini. So 2 orang ni tadi, penyerang ni akan dia akan ke depan lah. Dia akan mengucak-kacirkan kat sini. Okey, dia akan pergi dululah, yang tengah ni akan ke depan, kemudian yang ni akan hantar bola lah. Okey. Strategi ya. Bagi menjaringkan gol. Kejap. Okey, bagi menjaringkan gol, pemain boleh menggunakan kemahiran menanduk dan menendang di kawasan gol. Sebab tadi kan dia cakap kan sama ada pemain sayap tu akan hantar secara leret ataupun secara bola atas kan. Kalau bola atas maksudnya dia kena tanduk lah untuk gol kan. Kalau leret dia akan menendang lah. Okey, yang kedua, pemain tengah iaitu di sebelah kiri dan kanan bertindak sebagai pemain sayap. Yang saya tandakan tadilah. Okey. Okey, seterusnya 2 orang pemain akan membawa bola masuk ke dalam kawasan D dengan membuat hantaran lintang dengan bola di udara atau bola leret. 2 orang tadilah yang kat atas tadi kan kita dah cakap. 2 orang yang kat sini ni.
Ingat lagi tak? Yang ni. Dia akan hantar ke tengah gol ni. Sama ada meleret ataupun bola atas ya. Untuk CF tadilah, untuk penyerang tadi mengambil bola tu lah. Okey, kemudian pemain penyerang akan menunggu bola yang dihantar secara bola di udara atau leret. Pemain penyerang perlu berada dalam kotak penalti serta sentiasa cuba mencari ruang di antara pemain pertahanan lawan dan mengelakkan kedudukan offside. Kalau dia tak boleh ke depan terus ya. Kalau dia seorang kat situ, dia offside dah. Okey, penyerang menjaringkan gol mengikut situasi yang dihantar lah. Jika bola tinggi, dia akan menanduk. Jika bola leret, dia akan menendang. Okey, tandukan dan tendangan boleh dibuat ke arah pintu gol berdasarkan kedudukan penjaga gol pihak lawan. Ni biasalah kan, kalau penjaga gol tu sebelah kiri, kena sepak belah kanan. Macam tu lah kan. Okey. Kemudian dua orang pemain tengah boleh menjadi pemain sokongan penyerang bagi membantu untuk mengacirkan permainan pertahanan lawan ya. Sistem ini dikekang oleh 4-5-1 yang kita belajar semalam kan, 4-5-1 atau 4-3-3. Bila kata 4 tu, so ada 4 orang pertahanan, so formasi ini dapat dipatahkan oleh 4-5-1 lah. Okey. So cuba kita 4-4-2 ni, kita tengok dia punya. Ni cara bermain. Tak apa, ni ubah suai je dekat sekolah. Kita tengok kekuatan dan kelemahan. Setiap ni ada kekuatan dan kelemahan ya. Okey, kat sini ya. Kekuatan 4-4-2 ni. Yang pertama adalah pasukan tidak bergantung kepada dua orang penyerang saja kerana pemain tengah telah menjadi penyerang sokongan. So, 2 kat depan dah menyerang. So, 4 kat belakang ni, pemain tengah ni, 2 kat belakang tu dah jadi, yang tengah tu menjadi sokongan. So, dah jadi banyak kan pemain penyerang. Yang kiri kanan sayap tu pun penyerang. So, dah jadi 4 ya. Okey, pasukan juga mempunyai pemain penyerang kiri kanan dengan dibantu oleh 2 orang pemain tengah yang bertindak sebagai penyerang sokongan. So untuk formasi 4-4-2 ni dia sama dengan 3-5-2 hari tu. Kelebihannya adalah terdapat ramai penyerang. Okey, faham kat situ ya? Okey, seterusnya, tetapi dia juga ada kelemahan, iaitu pemain tengah kiri dan kanan. Yang inilah yang jarangnya, memerlukan tahap kecergasan yang tinggi. Kena apa? Laju. Tangkas dan laju untuk mengawal bola tu tersebut. Dan bertahan. Kemudian pemain mengikul banyak peranan. Ialah tadi contoh yang 4 ni kan. 4 ni. Dia pemain tengah ni, dialah penyerang, dialah juga yang akan bantu bertahan. So banyak tugasan lah. Okey. Okey, so kita pergi kepada analisis video sekejap. Okay, kita akan pergi kepada analisis formasi 4-4-2. Contohlah. Ni pemain sayap tadi ya. Hantar lagi kanan lambung, gol. Yang di-highlightkan tu 4-4-2.
Okey, 4-4-2 adalah formasi yang memberikan kelebihan kepada pasukan yang memiliki dua penyerang yang memiliki penyudah yang baik dan menghubungkan kedua penyerang secara berturut-turut. Jadi faktor mengapa 4-4-2 banyak digunakan. Sayap zaman dahulu tidak banyak yang bermain di sisi yang berlawanan dengan kaki terkuatnya, alias tidak banyak inverted winger. Winger dominan bermain di area sayap yang jarang ke tengah. Objektif winger adalah melewati fullback lawan dan menciptakan ruang untuk crossing. Itu pemain sayap. Karena itu, winger kanan umumnya memiliki kaki kanan sebagai kaki terkuat dan sebaliknya. Dua striker terdiri dari satu pemain yang memiliki kualitas duel udara yang baik. Satu lainnya memiliki kecepatan yang bisa mengacak-acak pertahanan lawan, biasanya disebut second striker. Umpan lambung dari lini pertahanan ditargetkan ke striker dengan kemampuan duel udara yang baik. Second striker mengincar bola kedua. Winger bersiap untuk menyerang area sayap. Salah satu permasalahan yang muncul adalah gelandang harus mengcover area yang sangat luas. Namun, tipikal gelandang dulu merupakan gelandang petarung dengan fisik yang kuat. Tidak banyak gelandang yang sangat teknikal seperti Jorginho atau Sergio Busquets. Formasi 4-4-2 menjadi salah satu kunci kesuksesan Manchester United meraih treble di musim 1998-1999, serta Arsenal yang tidak terkalahkan sepanjang musim 2003-2004. Okey, itu saja untuk 4-4-2. Kita seterusnya pergi kepada formasi 4-4-1. Okey, mari kita pergi kepada formasi serangan. Masih di kategori serangan ya. 4-4-1-1. Okey, formasi ini memecahkan pemain penyerang kepada dua, iaitu seorang penyerang utama dan seorang penyerang yang dipanggil penyerang kedua. Okey, yang kedua, ketika menyerang, pemain sayap akan menghantar bola lintang. Pemain sayap macam yang inilah yang ini pemain sayap ini dua orang ni menghantar bola lintang ke tengah padang ke arah penyerang utama. Penyerang kedua akan membantu penyerang utama sekiranya bola berada di belakang penyerang utama. So kalau kat sini dia tak sampai, dia yang ini dia bagi tak sampai sini. So yang inilah akan bantu ke depan lah. Okey, seterusnya pemain tengah juga akan membantu dalam serangan. Pemain penyerang kedua boleh menjadi pemain tengah bagi menguatkan jentera tengah dalam serangan. Pemain tengah kiri dan kanan tidak sebagai pemain sayap akan menghantar bola ke kawasan gol. Dua orang pemain tengah akan menjadi pembantu kepada penyerang pertama dan kedua ketika menyerang. So kat sini pun dia punya penyerang pun ramai ya. Sistem ini boleh kekang dengan formasi 4-5-1 atau 4-3-3. So lebih kurang sama dengan 4-4-2 tadi, cuma dia pecahkan penyerang tu depan dan belakang dia jadi satu-satu kat situ. Okey, ini merupakan sebelah ni gambar gambar formasi yang ini, di mana dua penyerang, dua pemain tengah dan dua pertahanan. Okey, seterusnya kita pergi ini strategi, terus kepada gambar. Ni gambar dia di atas padang. Okey, kita pergi terus kepada kekuatan dan kelemahan dia ya. Okey, apa kekuatannya adalah yang pertama, membolehkan pemain tengah menjaringkan gol kerana pemain pertahanan leka mengawal target. Kat sini. Sebab tadi kan pemain utama tadi satu-satu kan. So seorang akan mengucar-ngacirkan bahagian kotak penalti tu di situ. So bila orang leka, pemain tengah ni, pemain tengah boleh menjaringkan gol. Apa kelemahannya? Seorang penyerang tidak mencukupi bagi mendapatkan gol pantas. Betul ya, seorang tak cukup sebenarnya. Seorang penyerang. Kemudian jika dikawal, tengok ni, bola sukar dikawal, sukar dihantar oleh pemain sayap kerana target man tadi yang penyerang nombor 1 tadi lah telah dikawal baik oleh pemain pertahanan. Tambah lagi kalau pihak lawan menggunakan 5-4-1, contoh kan, memanglah boleh dipatahkan lah strategi 4-4-1-1 ni ya. Okey, yang ini tak ada video, tapi lebih kurang sama ya. Okey, info tambahan di sini untuk formasi menyerang yang lain, tapi yang ini kita hanya sebut je lah ya supaya awak kenal lah.
Formasi 4-2-4. Nah, maksudnya 4 penyerang, 2 tengah, 4 pertahanan. Formasi Allah. Kemudian yang kedua, formasi 4-3-1-2. Kemudian formasi 4-3-3. Formasi 4-3-2-1. Formasi 4-5-1. Ini adalah formasi menyerang yang lain dan mempunyai kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Okey, habis bab formasi menyerang, kita masuk satu saja untuk formasi bertahan pada hari ini ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada formasi bertahan 3-6-1. Ini bermaksud membariskan 3 orang pemain pertahanan. Kemudian 6 orang pemain tengah dan seorang pemain target man. So, ini target man. Satu kat sini. Ini pemain tengah. Dan ini pertahanan. Okey, kita tengok macam mana percaturan dia ya. Okey, formasi ini digunakan oleh jurulatih untuk menguatkan jentera tengah serta mengawal dan bertahan sambil menyerang di kawasan tengah padang. Tujuan dia tak nak bagi bola tu sampai ke gawang gol sebelah pertahanan lah. So dia letakkan pemain tengah ni ramai ya, supaya bola tu tak sampai ke gol. Okey, jika diserang 9 orang pemain akan bertahan secara bersama-sama. So bila diserang ni 9 ni akan bertahan ya, secara bersama-sama. Okey, pemain penyerang masih berada di kawasan padang lawan. Jurulatih mengharapkan kreativiti pemain tengah untuk bertahan dan menyerang. Dia akan bekerjasama lah kat situ ya. Okey, ini formasinya. Okey, ini dia gambaran di atas padang ya. Okey, kita tengok dia punya kat sini ada, tahukah anda jurulatih yang gemar formasi bertahan? Jose Mourinho dan Pep Guardiola. Okey. So, itu formasinya. Seterusnya kita pergi kepada bagaimana faktor kecergasan fizikal ya. Yang berkait dengan pemain bola sepak. Okey, seperti yang kita ketahui, permainan bola sepak merupakan permainan yang dimainkan selama 90 minit. Merupakan tempoh masa yang sangat lama ya, sejam lebih, dan memerlukan beberapa kecergasan fizikal yang sangat tinggi seperti kapasiti aerobik, iaitu kecergasan kardiovaskular bahagian jantung. Kemudian kelajuan ya, untuk mengejar bola, mendapatkan bola, kita perlu laju. Kemudian pelbagai arah yang dituju kan, perubahan arah, kelajuan merubah arah, iaitu ketangkasan ya. Selain itu memerlukan kekuatan otot kaki yang tinggi, kerana nak sepak bola kan, mungkin nak sepak jauh tu perlukan kekuatan dan sebagainya. Okey, so kita tengok kat sini yang paling utama stamina lah. Bagaimanapun kecergasan yang lain tinggi, tetapi kalau stamina tak kuat untuk 90 minit memang akan menjejaskan ya prestasi. So di sini kita kongsikan 5 cara tingkatkan stamina kita ketika bermain bola sepak. Ni tengok contoh video kat bawah ni ya. Betapa lajunya, kalau dia orang ni lumba lari pun boleh menang kalau dengan pelari kita tu. Okey, kita lihat di sini ya. Okay, stamina yang tinggi dapat memastikan anda berada dalam permainan untuk tempoh yang lama dan semestinya dapat membolehkan diri anda sentiasa kekal bertenaga ketika dalam perlawanan. Okay, ini kita tutup dulu. Okey, yang pertama, dia bagi 10 tip ya. Latihan kardiovaskular. Okey, kardiovaskular ni adalah jantung kan? Pernah dengar kan? Latihan kardiovaskular. Ni, kardiovaskular adalah jantung. Okey. Bagaimana cara nak lakukan? Kita pergi terus ya. Sini. Dilakukan dengan berjogging, sama ada di taman ataupun atas treadmill ketika di gimnasium. Okey. Itu tekniknya. Kemudian, berapa minit?
tak bolehlah awak jogging tu hanya 5 minit. Tak cukup So berapa? Anda boleh luangkan masa hingga sini kejap. Okey, anda boleh luangkan 30 hingga 50 minit masa anda untuk latihan kardiovaskular. Namun jika anda rasa latihan itu terlalu sukar untuk dibuat sekaligus, anda boleh asingkan latihan kardiovaskular itu menjadi 2 latihan berasingan. Berselang rehatlah, bukannya 30 minit direct, no lah. Okey. Kemudian latihan pecutan. Menurut kajian, pemain bola sepak lazimnya guna 10 hingga 15% masa bermain mereka dengan memecut. Dah jadi pelumba lari dari orang ni sebenarnya. Oleh itu, selain dari latihan kardiovaskular, selitkan juga latihan pecut untuk meningkatkan stamina anda ketika beraksi. Bagaimana? Okey, boleh dengan berlari 15 atau 20 meter dengan memecut dan kemudiannya diakhiri dengan berjogging. Tak bolehlah awak pecut sampai 300 meter Okey, penatlah macam tu. Okey, salah satu contoh latihan pecut adalah seperti bawah ni sediakan jarak larian sejauh 10 hingga 20 meter dalam bentuk lita. Boleh berjogging, bergilir-gilir lah. Okey. Seterusnya, pergi ke gimnasium. Lakukan latihan circuit atau circuit training. Dia lah dia punya set. Dia punya peralatan dekat gimnasium. Beberapa latihan seperti tekan tubi, sit up dan latihan squat jump juga boleh dilakukan untuk bahagian kaki. Kemudian diet seimbang juga penting. Dah kalau gemuk, buncit, macam manalah nak berlari kan. Diet seimbang juga perlu diamalkan untuk mendapatkan stamina yang banyak. Hal ini kerana stamina juga tahap kecergasan fizikal anda saling berkait. Berkait Satu contoh yang baik untuk pemain bola sepak adalah makan makanan yang rendah lemak serta tinggi dengan karbohidrat. Sebab apa? Karbohidrat itu adalah pembekal tenaga. Okey, selain itu mengelak dari makanan bersoda dan makanan ringan. Sebab tu kalau player-player kita kat Malaysia ni atau kat luar negara lah, dia orang ada nutritionist sendiri tak boleh makan ikut suka hati je nak makan. Sebab dia kan dia dibayar. Pemakanan dia orang memang penting lah. Kemudian latihan regangan untuk flexibility, regangan membantu memperoleh tubuh yang sihat. Tetapi perlu berhati-hati, tidak boleh secara berlebihan kerana dia akan mengundang kecederaan. Okey, kesimpulan berikut merupakan berapa cara yang boleh digunakan untuk meningkatkan stamina. Jika anda mencari lain, kongsikan di ruangan komen. Okey, itu saja untuk stamina. So, kesimpulannya untuk hari ini, apa yang kita belajar adalah kita belajar formasi menyerang. 2 formasi menyerang, itu 4-4-2 dan 4-4-1-1. Kemudian kita belajar satu teknik bertahan iaitu 3-6-1. Kemudian nota tambahan tentang bagaimana nak meningkatkan stamina. Okey, itu saja. Lepas ni sila jawab kuis. Seterusnya kita akan bincang dalam WhatsApp group. Apa yang tak faham, seterusnya kita akan isi kehadiran. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.